Putra. Nama Wan Emilia binti Muhammad Adnan Satananda. Nombor bateri 2997. Asal-usul ikan tilapia dikatakan berasal daripada negara Afrika dan Leban kerana ia merupakan tangkapan terpenting di negara tersebut. Bagi ikan tilapia hitam atau dikenali sebagai nama saintifiknya ialah Oreochromis niloticus yang merupakan ikan daripada Sungai Nil. Oleh sebab itulah, ikan ini mula dijumpai di Malaysia pada tahun 1969 dan telah tersebar dengan meluas di beberapa daerah terutamanya di kawasan sawah padi. Selain daripada itu, ikan tilapia juga merupakan ikan ketiga yang terpenting di dunia selepas ikan karp dan ikan salmon. Ikan tilapia merupakan antara salah satu projek aquaculture yang sangat penting di negara-negara beriklim sederhana seperti negara-negara di ASEAN. Di zon sederhana ini, peternakan ikan tilapia ini memerlukan tenaga bagi memanaskan air kepada suhu tropika yang kebiasaan menggunakan haba sampingan dari kilang dan loji kuasa. Bagi asal-usul ikan tilapia di Malaysia, ikan tilapia ini mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 50-an pada pertengahan tahun 80-an. Tilapia merah iaitu spesies kacukan yang mempunyai kadar tumbusan yang cepat serta warna yang menarik mula diternak dan ia merupakan ikan yang sangat popular untuk peternakan ikan air tawar di Malaysia. Nama saya ialah Nur Ain Safika binti Muhammad, nombor matrik 294160. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis ikan tilapia. Seperti yang kita tahu, ikan tilapia mempunyai pelbagai jenis. Antaranya ialah tilapia gift, tilapia merah Taiwan dan tilapia zebra. Assalamualaikum, nama saya Nur Khaira binti Rasli memegang nombor matrik 294018 dan saya akan meneruskan pembentangan video ini dengan menerangkan ciri-ciri ikan tilapia yang diterangkan sebentar tadi. Ciri ikan pertama ialah ikan tilapia gift yang merupakan hasil percampuran baka daripada 8 buah negara iaitu Kenya, Israel, Senegal, Ghana, Singapura, Thailand, Mesir dan Taiwan. Antara ciri-ciri ikan tilapia gift ini ialah ikan ini tahan kepada serangan penyakit, pembiakan proaktif sehingga 1.5 ke 2 tahun, tempoh untuk ikan ini bertelur mengambil masa 3 ke 6 minggu dan hasil bagi jumlah telur untuk sekali persenyawaan boleh mencapai berat sebanyak 600 gram iaitu daripada 2,000 ke 3,000 butir telur. Tumbuh sarang ikan tilapia gift ini juga dapat membesar dengan cepat sehingga boleh mencapai berat 600 gram pada umur 5 ke 6 bulan. Ciri ikan seterusnya ialah ikan tilapia merah Taiwan. Nama ikan ini diambil daripada warna asal ikan itu sendiri yang berwarna merah dan nama tempat ikan ini diimport iaitu daripada negara Taiwan. Ciri yang terdapat pada ikan ini ialah ikan ini dapat membesar sehingga 700 gram dalam masa 6 bulan. Ikan ini juga mempunyai badannya agak panjang dan sedikit leper. Sirip di sisi badan serta hujung ekor ikan ini berwarna merah jingga. Biasanya ikan tilapia merah Taiwan ini tidak mempunyai tumpukan hitam pada bahagian kepala dan badan. Namun, kadang-kadang ia mempunyai tumpukan berwarna putih. Rata-rata ikan tilapia merah Taiwan ini berwarna merah cerah dan ada juga dicampur dengan warna jingga dan kuning. Terakhir kita akan masuk kepada ciri ikan tilapia zebra ataupun dalam istilahnya ikan tilapia zebra dikenali sebagai tilapia buticoferi dan ikan ini juga dikenali sebagai ikan 99 yang merupakan ikan air tawar hiasan. Kebanyakan ikan tilapia zebra ini diletakkan dalam akuarium dan dijadikan sebagai ikan perhiasan kerana memiliki corak yang cantik. Macam korang tengok dekat slide sebelah tadi kan, cantik kan dia punya corak kan ikan tu. Jadi dalam kecantikan yang dimiliki oleh ikan ni, ia juga mempunyai sifat yang agresif seiring dengan tumbesarannya. Ikan ini berasal daripada benua Afrika yang boleh mencapai ukuran sehingga 25 cm ke 30 cm lebih. Ikan ini memiliki garis belang berwarna hitam di tubuhnya dan kadang-kadang belang dekat badan dia tu boleh memudar seiring dengan pertumbuhan umurnya. Dan ikan ini juga merupakan sejenis ikan omnivore yang menyukai semua jenis makanan. Sekian daripada saya Nur Husnia Najwa binti Yusof memegang nombor matrik 293782 akan mengulas tentang teknik pembiakan iaitu teknik semula jadi. Teknik semula jadi mempunyai 3 bahagian. Yang pertama, pembiakan dalam kolam. Yang pertama, dalam pembiakan dalam kolam perlu melakukan pemeriksaan kolam iaitu pastikan beg tiada lubang atau pecah dan sekiranya rosak perlu dibaiki sebelum kolam tersebut digunakan. Dan yang kedua, kapur kolam. Satu beg 25 kg hydrate lime perlu digunakan untuk satu kolam dan ianya perlu ditabur mengikut arah angin. Penabur juga perlu memakai sarung tangan, topi dan pelitup muka untuk tujuan keselamatan. Dan yang ketiga, baja kolam. Baja organik iaitu tahi kambing perlu digunakan sebanyak 10 kg untuk setiap satu kolam.
Baja perlu dimasukkan ke dalam guni dan diletakkan di dalam kolam untuk menyuburkan kolam dari segi kandungan plankton. Yang keempat, memasukkan air ke dalam kolam. Pada awalnya, air dimasukkan sehingga paras 1/1/2 kaki atau 2 kaki untuk mengembangkan kapur dan baja. Kekeruhan air akan diukur menggunakan piring, seci dan tidak melebihi kedalaman 1/2 meter. Pastikan kemasukan air mengikut kelajuan air yang bersesuaian. Yang kelima ialah pantau kualiti air. Pemeriksaan kualiti air ini dijalankan untuk memastikan air itu sesuai bagi pembiakan anak benih. Kekeruhan air hendaklah tidak melebihi kedalaman 1/2 meter dan diukur setiap hari. Dan yang keenam ialah menangkap induk. Bilangan pemukat seramai 8 orang dan posisi kaki di dalam kolam ialah kaki kanan dimasukkan di dalam lubang pukat dan diheret. Kaki kiri melangkah ke hadapan. Jarak antara pemukat ialah satu depa iaitu 1.5 meter. Yang ketujuh ialah pemilihan induk. Memilih induk betina dan induk jantan untuk melakukan pembiakan melalui pembiakan kolam. Dan yang terakhir 8 iaitu pelepasan induk. Waktu pelepasan induk hendaklah dilakukan pada waktu pagi ataupun lewat petang bagi mengelakkan induk itu mengalami stres dan tidak akan menyuburkan benih itu. Di slide yang seterusnya ini saya telah menyediakan beberapa contoh pembiakan ikan di dalam kolam yang telah dijalankan di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Anisa Dani binti Muhammad Nazri dan nombor metrik 293-277. Hari ini saya akan menerangkan tentang teknik pembiakan ikan tilapia dalam hapa. Yang pertama, persiapan hapa. Hapa adalah bekas berbentuk jaring atau bakul yang digunakan untuk menampung ikan. Pastikan hapa memiliki ukuran yang sesuai untuk menampung ikan tilapia secara baik. Ia juga harus memastikan bahawa hapa memiliki lubang yang cukup kecil agar ikan tak melarikan diri. Yang kedua, pemilihan induk. Kita harus memilih induk ikan tilapia yang sihat dan berkualiti tinggi untuk pembiakan. Induk jantan dan betina harus dipisahkan dan ditempatkan dalam hapa yang berbeza. Yang ketiga, persiapan induk betina. Induk betina tilapia yang matang akan memiliki perut yang membesar dan terlihat menggelembung atau boroi. Kita juga harus memberi makanan kepada induk betina dengan makanan yang berkualiti tinggi yang kaya dengan protein untuk mempersiapkan keadaan pembiakannya. Seterusnya, yang kelima, proses bertelur. Setelah induk betina dan jantan siap, mereka dapat ditempatkan dalam hapa yang berbeza tetapi tetap berdekatan. Kita dapat memberi rangsangan seperti perubahan suhu air atau penambahan air segar untuk mencetus pembiakan tersebut. Induk betina akan melepaskan telur dan jantan dan akan mempersenyawakan telur-telur tersebut di dalam hapa. Dan yang keenam, penyelenggaraan telur. Setelah proses bertelur selesai, telur-telur yang disenyawakan akan menempel pada permukaan hapa. Anda harus memisahkan telur-telur tersebut dari induk betina dan jantan dan memindahkannya ke hapa pemeliharaan khusus. Pastikan untuk memberikan keadaan air yang baik seperti suhu yang stabil dan kebersihan yang terjaga untuk memastikan kelangsungan hidup telur-telur tersebut. Dan yang ketujuh, pemeliharaan larva. Setelah telur menetas, larva tilapia akan muncul. Pada awalnya, larva akan memakan makanan yang ada di tubuh mereka iaitu yolk sac. Namun, setelah makanan tersebut habis, anda perlu memberikan makanan kepada larva mengikut makanan yang sesuai. Dan yang ke-8, pemeliharaan lebih lanjut. Larva tilapia harus dipelihara dengan keadaan air yang baik dan kualiti makanan yang tepat agar dapat tumbuh dengan sihat. Anda juga perlu melakukan pemantauan terhadap parameter air seperti suhu, pH dan kualiti airnya. Berikut saya menyertakan contoh gambar teknik pembiakan ikan tilapia dalam hapa. Seterusnya ialah pelepasan induk. Nisbah yang digunakan untuk pelepasan induk bagi setiap meter persegi ialah 1:3, iaitu persamaan 1 ekor jantan dan 3 ekor betina. Bagi penggunaan hapa, sebanyak 28 induk dimasukkan ke dalam setiap hapa iaitu 7:21.
induk betina akan dilepaskan 1 hingga 2 hari awal sebelum induk jantan dimasukkan ke dalam hapa. Waktu pelepasan hendaklah dilakukan pada waktu pagi atau lewat petang bagi mengelakkan induk stres. Seterusnya ialah proses pengutipan telur. Proses pengutipan telur akan dilakukan selepas 10 hari induk diletakkan bersama di dalam hapa. Induk betina akan ditangkap dan diperiksa mulutnya untuk proses pengutipan telur. Secara fizikalnya, mulut betina akan kelihatan lebih kembung, agresif dan badannya sedikit kurus. Selepas telur dikutip, ia akan dipindahkan segera ke inkubator. Untuk sebagai contoh rajah boleh dilihat di bahagian sini. Hai semua, nama saya Margaret Anak Brawah, nombor matrik saya 296008. Di sini saya ingin membentangkan tentang pembiakan ikan tilapia dalam inkubator. Inkubator ini merupakan teknologi baru di Malaysia. Teknologi ini sangat diperlukan kerana ia mampu melakukan penetasan telur dalam jumlah yang banyak dan boleh dikomersialkan. Terdiri dari rak untuk menempatkan jar penetisan atau dikenali sebagai hatching jar. Jar penetisan muatan 2 liter, tangki bekalan air bersih, penapis untuk kita semula dan peralatan sokongan. Setiap jar mampu mengeramkan 5,000 biji telur. Kadar penetisan adalah melebihi 90%. Setiap unit inkubasi mempunyai 36 jar dan mampu mengeramkan 18,000 biji telur dalam tempoh 10 hari atau 54,000 biji telur dalam tempoh sebulan. Gambar tersebut menunjukkan gambar inkubator mudah alih yang digunakan untuk mengeramkan telur ikan tilapia. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah pembiakan ikan tilapia dalam inkubator. Pertama, jar penetisan berfungsi seperti mulut ibunya. Kedua, telur ditempatkan di dalam jar penetisan dan air dialirkan dari atas jar secara berterusan. Ketiga, laraskan kelajuan air untuk membentuk tekanan ke atas telur bagi membolehkan telur bergerak ke atas dan ke bawah pada jarak 1 hingga 2 cm seperti pergerakan dalam mulut ibunya. Ketiga, selepas beberapa hari diramkan telur akan menetas menjadi rega. Rega yang bergerak mengikut arus air. Rega yang cergas akan keluar dari jar mengikut aliran air ke dulang rega yang tersedia di rak. Rega dibiarkan di dalam penetisan sehingga kuning diserap oleh badan. Langkah yang seterusnya ialah rega yang telah keluar dari balang penetisan akan dialihkan ke tangki asuhan. Seterusnya, rega akan diberikan makanan hidup amonia dan artemia atau makanan rumusan powder feed. Akhir sekali, selepas 14 hari, anak benih akan mula diberikan makanan pellet, starter dan diasuh sehingga menjadi induk. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Nafali Iliana binti Roslan, nombor matrik 293993. Saya akan menerangkan tentang perbezaan jantina ikan tilapia. Ikan tilapia dapat dibezakan dengan janita apabila di mana induk jantan mempunyai 2 lubang, iaitu lubang A merupakan saluran pembuangan najis dan lubang B merupakan saluran pembuangan urin dan perembesan sperma. Manakala induk betina mempunyai 3 lubang, di mana lubang A saluran pembuangan najis, lubang B sebagai saluran telur dan lubang C saluran urin. Selain itu, terdapat juga perbezaan yang lain seperti warna, sirip, bentuk dan alat kelamin yang dapat membezakan jantina ikan tilapia. Induk jantan mempunyai bentuk badan yang agak kurus dan warna yang agak gelap, manakala induk betina mempunyai bentuk badan yang agak gembal dan warnanya yang cerah. Seterusnya, di bahagian sirip, induk jantan mempunyai sirip dorsal yang panjang berbanding induk betina. Hai, nama saya Leong Hui Ying, nombor matrik 296014. Sekarang saya akan terus membentangkan pemeriksaan kolam. Pertama, pembinaan kolam. Kita perlu buat perancangan dulu sebelum membina kolam seperti reka bentuk kolam, susunan kolam, kedudukan bangunan, perak dan lain-lain. Kedua, bersihkan kawasan di mana kolam akan dibina.
Ketiga, kita juga menggoreng kolam dengan menggunakan jentera berat atau cangkul bagi kolam yang kecil. Keempat, kedalaman kolam yang sesuai kena lebih kurang 4 hingga 5 kaki. Seterusnya, komponen utama kolam yang perlu ada di benda ialah padas atau ban. Kegunaannya untuk pastikan tidak mudah runtuh dan juga tebing mesti bersudu 45 darjah. Akhir sekali, saluran pipe untuk sumber air masuk ke dalam kolam dan juga untuk membuang air. Seterusnya, ini adalah contoh gambar proses pembinaan kolam. Pertama, saluran air keluar kedalaman kolam yang sesuai lebih kurang 5 kaki. Komponen utama kolam yang perlu ada dibina ialah tambah padas ban untuk memastikan kolam tidak mudah runtuh. Keseluruhan dan tebing mestilah 45 darjah. Seterusnya, saluran air masuk adalah 3 kaki. Akhirnya, saluran air masuk. Selepas pembinaan kolam, sekarang saya akan membentangkan pengurusan kolam. Semua aktiviti latang mengenai dengan tindakan pemindahan jenis ikan, tempoh peliharaan, stok, saiz dan kadar berlepasan sumber benih pemakanan perlu direkod. Selain itu, standar operasi ladang SOP, rekod tata buku panduan, tata ujian memang dan malulah lain mestilah dikemas kini. Di samping itu, semua rekod mengenai dengan ikan mestilah difailkan dan sentiasa dikemas kini. Akhir sekali, semua rekod pengurutan hasil dan seperti tarikh dan jumlah pengurutan hasil mestilah disimpan. Assalamualaikum, nama saya Anis Sofia binti Abdul Rahman, nombor matrik 292948. Saya akan membentangkan bahagian-bahagian ikan tilapia. Seperti yang ditunjukkan di dalam gambar, ikan tilapia mempunyai sisik, sirip pelvik, sirip pektoral, sirip dorsal ruju keras, sirip dorsal ruju lembut, sirip kundal, sirip anal ruju halus, sirip anal ruju keras. Dia juga mempunyai genital papilla di sebelah sirip anal ruji keras. Ikan tilapia ini juga ada garis teria, operculum, mata dan juga mulut. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Siti Nabila binti Hamizi, pemegang nombor matrik 294072. Saya akan mengulaskan tentang pembungkusan ikan tilapia. Untuk pembungkusan ikan tilapia, beg plastik mestilah berukuran 18 cm x 36 cm. Di dalam beg plastik tersebut mestilah diisi air dan oksigen. Air perlu dimasukkan sebanyak 1/4, manakala oksigen perlu dimasukkan sebanyak 3/4. Setiap pembungkusan memerlukan 2 lapisan plastik. Ianya bertujuan untuk mengelakkan plastik menjadi pecah atau bocor semasa proses pembungkusan dan penghantaran kepada pembeli.